apakah faktor punca masyarakat ni, walaupun dia dah jelas wahyu tu adalah daripada Tuhan, tapi ada lagi Tok Syekh duk kata mimpi dia, ilham dia tu pun boleh jadi panduan dan rujukan ni. Macam mana pandangan Datuk Mufti? Agama tuan-tuan, bila dia datang, agama ni dia datang, dia nak suruh kita ikut wahyu, dia bukan suruh kita ikut tokoh tu. Tokoh boleh salah dan silap, yang tak salah ialah Allah dan Rasul. Imam Malik ketika dia mengajar di masjid Nabi SAW, dia isyaratkan kepada maqam Nabi, dia kata kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak ila sahibu hadzal maqam al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diambil dan ditolak pendapat dia, melainkan tuan punya kubur ni Nabi SAW. Pun begitu Allah kata, maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Dan Ali Imran, maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Tak boleh, tidak wajar bagi satu manusia yang Allah berikan kitab, hikmah dan kenabian, kemudian dia katakan pada manusia, kunu ibadan li, kamu semua jadi penyembah aku. Min dunillah, bukan sama Allah. Walakin kunu rabbanin. Tetapi para rasul, para pengikut para rasul mesti menyatakan kunu rabbanin, kamu semua kena jadi rabbanin. Rabbanin maksud jadi orang alim yang berilmu, berpengetahuan, memahami keadaan, yang mengikut apa yang Allah kata, bukan mengagungkan manusia. Kenapa? Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, disebabkan kamu mengajar kitab dan disebabkan kamu telah belajar kitab tu. Ni Quran kata. Jadi jangan kamu suruh orang sembah kita dengan apa? Mengagungkan kita melebihi apa yang Allah dan Rasul benarkan. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, ketika Adi bin Hatim At-Tai dia datang kepada Nabi SAW setelah dia Islam, Nabi baca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri, pendeta mereka Tuhan-Tuhan selain pada Allah. Kata Adi bin Hatim, ya Rasulullah, lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, orang Kristian tak sembah padri, orang Kristian pun sembah Allah juga. Nabi kata, bala, innahum harramu alaihim al-halala wa ahallu lahum al-harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Nabi kata, ya, tetapi padri dan pendeta mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kamu ikut padri dan pendeta, mereka ikut padri dan pendeta, tak ikut Allah. Itulah ibadat kepada padri dan pendeta. Maksudnya kalau kita ikut guru sehingga membelakangi apa yang telah diajar oleh Allah dan Rasul, kita menjadikan itu ajaran agama, kita sebenarnya mengabdikan diri pada guru, bukan pada Allah. Sumber agama Quran dengan sunnah. Mimpi para nabi diiktiraf, ya benar. Macam Nabi Ibrahim kata, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Dia kata pada anak dia, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi, ku telah sembelih kamu, lihat apa yang kau dapat kau. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, buatlah apa yang kau telah diperintahkan. Pasal apa? Mimpi tu Nabi Ibrahim. Guru punya mimpi, dia mimpi bahawasanya perempuan tu sesuai untuk dia jadikan isteri. It's okay untuk dia. Tapi dia tak boleh mimpi. Dalam mimpi Nabi dah main mengajak bacaan-bacaan sekian. Kerana agama dah sempurna, tak perlu mimpi. Dan mimpi kita tak tahu betul ke dia mimpi, Nabi kah yang dia tengok, atau syaitan menyerupai orang lain dia sangka Nabi.
Sedangkan Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, aku telah cukup untuk kamu nikmatku, dan aku telah redha Islam menjadi agama kamu. Dan seal agama telah sempurna, telah tutup dah, tak ada tambahan bagi agama. Mimpi sekadar untuk panduan individu boleh. Dia mimpi bahawasanya satu kejadian buruk akan berlaku, lalu dia elakkan benda tu. Dia mimpi benda buruk mai ke rumah dia, lalu ada orang mai ke rumah dia, dia bimbang itu maksud mimpi dia elakkan orang tu masuk. It's okay, itu boleh, mimpi-mimpi yang seperti itu. Tapi mimpi untuk membuat ajaran baru dalam agama, never, sama sekali tak boleh. Sama sekali tak boleh. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Mufti untuk soalan ini, jelas ya. Tapi ada kebimbangan ni Datuk Mufti, baru-baru ini dalam media ni ada satu kumpulan baru, Sihab, dan laporan mengatakan di media lah bahawa anak-anak muda ni yang banyak terpengaruh. Jadi apakah ya apa air Zulkarnain antaranya lah. Jadi Datuk Mufti mohon bagi nasihatlah pada anak-anak di depan ini supaya mereka tidak terpengaruh, dan mungkin juga di Perlis ni adakah ajaran-ajaran yang mereka perlu ambil perhatian ni. Tafadhal. Tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, juga para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dok mengajak, saya sebut macam ni, tauhid ialah core, asas kepada agama ni. Tauhid ni bahawasanya hanya menjadikan Allah centric. Semua benda terfokus kepada wahyu. Apa Allah kata dan apa yang Allah kata itu ada melalui Quran, ada melalui sunnah Nabi. Ini sebab manusia ni kalau dibiarkan akal dia akan keliru. Bukan saja kita keliru, tuan-tuan ni pendidikan, semua orang pendidikan ni belajar surah Luqman, betul tak? Ini kan? Apa wasiat pertama Luqman pada anaknya? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, apa dia? Yang pertama, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu syirikkan Allah. Itu yang pertama. Pasal apa? Anak Luqman ni pak dia alim besar, wali besar. Sebab masalah syirik ni mudah orang terpengaruh. Orang boleh dikelirukan. Kita kata doa pada Allah, dia kata tak seronok, dia kena pergi ke kubur sekarang ni. Nampak? Allah cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Mukjizat, lihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Semua anak-anak dia juga para nabi. Tapi Allah cerita dalam Quran ni, Ustaz baca. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah kata Ibrahim dan Yaqub berpesan pada anak-anak dia, wahai anak-anakku, Allah telah pilih untuk kamu agama, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri pada Allah. Adakah kamu hadir ketika Yaqub hampir kepada maut? Nabi Yaqub hadir kepada maut. Dia pesan kepada anak-anak dia. Iz qala li banihi, dia tanya pada anak-anak dia, "Madza ta'budu ma ta'budu min ba'di?" Apa dia kamu nak sembah selepas daripada aku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami sembah Tuhanmu, Tuhan bapa-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Pasal apa dia pesan ni? Anak Nabi takkan nak keliru. Orang mudah keliru dengan bab ni. Tengok sekarang, pakai serban, pakai apa, tak doa ke Allah. Tahajud Allah ajar, mustajab. Sujud doa mustajab. 1/3 malam doa mustajab. Banyak tempat doa mustajab. Dia tak mau, dia pergi ke kubur minta kat wali.
Jadi trend. Mai pula ada ustaz yang kata, depa yang tak mau minta dikubur ni Wahabi ya. Sedangkan nas agama telah ada kubur Abu Bakar, Omar, sahabat tak pergi minta dikubur. Hatta sahabat tak keliling kubur Nabi, minta supaya Nabi. Sahabat berperang, macam-macam berlaku, tak ada siapa duk pi di kubur Nabi. Rasulullah mari tolong. Bahkan orang datang pada Nabi dalam hayat Nabi, Nabi SAW, dan kata pada Nabi, bima sya'allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki. Nabi kata, aja'altani lillahi nida, adakah kau jadikan aku sekutu Allah? Qul bima sya'allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kendaki. Religion is very clear. Agama sangat jelas. Kalau kita ingat setiap kali nak cakap pasal agama, kita tanya Quran kata apa, hadis kata apa, kita tak sesat. Tapi kalau kita kata, cikgu saya kata, boleh untuk kita quote guru kita, tapi kita kena tanya guru kita, nas apa yang dia ambil. Semua orang akan mendakwa zaman ni. Semua orang mau dia ada petua dia. Ustaz ni mai, ni petua lah. Orang lain tak boleh bagi, saya nak bagi tahu. Lepas maghrib baca yang ni, dapat rezeki duit banyak. Sekarang ni kalau cerita hak mana dapat duit banyak, YouTube tu memang viral lah. Bacaan apa dapat duit banyak, memang viral lah. Pasal apa? Baca yang ni 10 kali. Mai kau ni baca yang ni ikut hari dalam setahun 360 hari. Yang ni pula baca ikut tentera Badar 300 berapa. Come on. Yang nak bagi Allah Ta'ala. Macam mana awak tahu Allah Ta'ala bagi sedangkan rekaan tu awak yang buat? Nabi tak apa, dia ada wahyu. Di situ datangnya peranan pentingnya mengetahui kepentingan wahyu. Berbeza Nabi dengan kita itu kerana baginda dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Pendapat kita, kita tak tahu betul atau salah. Apa yang Nabi kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda tak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Masih.